Semana yang diberitahu oleh saudara Firdaus Christopher, sidang Abad ini ataupun sidang media ini adalah untuk menyangkal dakwaan-dakwaan serta fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada kami, terutama saya bermukait dengan pengguguran sebagai setiausaha pusat parti kita baru-baru ini. Dan I have reason to believe, saya percaya bahawa fitnah-fitnah ini tidak akan berhenti dan akan berterusan sebagai satu pentas karakter assassination untuk mengubah ataupun untuk mengalih pandangan ke atas isu parti kita yang sebenar. Terlebih dulu, saya ingin beritahu bahawa pada 14 bulan 9, saya telah menerima email daripada Zaid Ibrahim sendiri atas email persendiriannya kabufree@gmail.com yang memugurkan saya sebagai setiausaha parti berkuat kuasa serta merta. Dan saya telah respon ke atas pengukuran ini melalui open letter saya. Kemudian 2 hari yang lepas, pada tanggal 21 bulan September, yang mana saya terima pada 23 bulan September, Jawatan Kuasa Disiplin Parti telah menggantung keahlian saya selama tempoh 6 bulan bermula serta-merta. Dan dikatakan bahawa penggantungan keahlian saya ini adalah hasil dari aduan disiplin oleh ahli-ahli. Surat tersebut telah ditandatangani oleh saudara Masrum Dayat sebagai setiausaha kerja dan disalinkan kepada pengerusi jawatan kuasa disiplin. Maknanya saya diapakan dua lah. Pertamanya dipecat sebagai setiausaha, keduanya digantung sebagai ahli selama 6 bulan. Nah, antara lain surat itu menyebut tentang aduan-aduan beberapa ahli parti, termasuk saya telah mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin, katanya, pemimpin parti dan terbabit dalam rancangan jahat untuk menjatuhkan ketua parti melalui cara yang tidak beretika. Saya telah menggunakan maklumat dalam dalaman parti secara langsung atau tidak langsung membocorkan kepada orang yang tidak diberi kuasa untuk menerimanya, dan maklumat digunakan oleh komplot tersebut untuk menyerang parti. Saya telah mentafsirkan perlembagaan parti mengikut kemahuan dan kecenderungan saya sendiri tanpa merujuk kepada Biro Politik atau JAP untuk ditafsirkan dan mendedahkan tafsiran salah kepada pemimpin peringkat negeri. Saya tidak menyerahkan password bagi laman web, Twitter dan Facebook kepada Ketua Biro Komunikasi seperti minta oleh Ketua Parti. Tuduhan ke-5, saya mengeluarkan kenyataan akhbar yang memudaratkan kepentingan parti dan pentadbiran parti di The Star pada 16 bulan September 2011. Saya menerbitkan open letter to Zaid Ibrahim yang disiarkan pada blog Jumlah 21 bulan September dengan memberi gambaran yang tidak benar, negatif, diputar belit dan memburukkan parti. Saya membuat kenyataan di dalam NTV 7 yang menyelar parti, katanya. Saya menggunakan media untuk menyuarakan rasa tidak puas hati setelah dipecat sebagai setiausaha parti. Sedangkan saya tahu kuasa melantik dan memecat adalah terletak di tangan ketua parti. Dan sebagai kesimpulan, surat itu mengatakan bahawa siasatan awal telah ditangani oleh Jawatan Kuasa Disiplin mengikut pasal 16 dan mendapati saya tidak amanah, gemar mendedahkan maklumat-maklumat rahsia parti serta cegas menghasut pemimpin parti supaya meninggalkan parti dan mempunyai cita-cita jahat yang besar bersama ahli-ahli dan bekas ahli-ahli untuk menghancurkan parti. Saya dituduh sebagai accomplice ke atas perancangan ini. Saya terus terang, saya menyangkal segala tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada saya dan ia merupakan satu fitnah tanpa bukti serta yang tidak berasas. Dan adalah semata-mata satu karakter assassination bagi mengelak fokus ke atas isu sebenar berhubung dengan parti. Bagi menjawab, pertama-tamanya sebagai setiausaha pusat adalah menjadi tugas saya untuk bertemu bual ataupun berjumpa dengan pemimpin-pemimpin pusat ataupun pemimpin negeri khusus untuk membincang perkara-perkara positif berhubung kait dengan pembangunan kemajuan parti. Jauh sekali untuk saya menjatuhkan ketua parti. Siapalah saya? Berhubung kait dengan maklumat, tiada maklumat yang dibocorkan kepada sesiapa pun seperti mana yang dituduh. Dan saya menuntut bukti-bukti yang berhubung kait dengan tuduhan ini. Berhubung kait dengan saya saya mentafsirkan perlembagaan parti mengikut kemahuan saya untuk penentuan semua perlembagaan parti
yang telah digubal bersama oleh saya sendiri dan teman-teman pada awal dulu adalah terang dan telah dibahaskan bersama pada awal pengubalannya tanpa sebarang kesangsian. Tidak wujud kasus atau kes untuk dibincang dan Biro Politik Pusat. Malahan Biro Politik Pusat belum lagi wujud setahu saya sehingga hari ini. Dan tidak ada kes untuk saya mengemukakan perihal tersebut kepada JAP kerana perlembagaan itu adalah terang dan nyata. Dan saya juga tidak pernah engkar atas arahan-arahan ketua parti semua mana saya berkhidmat, termasuk berkait dengan pemberian kata laluan. Seperti mana surat terbuka saya dulu, saya mengatakan apabila saya menerima surat email daripada Datuk Zaid untuk memberikan password kepada Ezra anak beliau, saya menghantar satu email kembali pada September 14 memohon jasa baik beliau untuk reconsider kerana ada berhubung kait dengan security issue. Dan saya pada ketika itu bukan mengharap, tetapi saya tahu bahawa permohonan satu akan ditolaklah oleh Datuk sendiri. Dan kalau ditolak, saya bersedia untuk memberikan kata laluan itu. Tetapi sebaliknya, apa yang saya terima adalah satu email menggugurkan saya daripada jawatan. I initially knew about the suspension via the press, which was from Malaysia Kini on the 14th night, meaning there was a press statement sent out to the press on the 14th. And I was not notified until I received the official letter from Parti Kita on the 21st of September. And this letter states that it was dated 13th of September. The postage, however, was on the 17th of September. And I received it on the 21st of September. My question here, I believe that there is clear malice on this notification to me, on this letter to me. As you have heard from the party secretary, from Haji Latif, he received his notification of termination on the 14th of September. And this letter is dated on the 13th of September. Meaning, on the 13th of September, Haji Latif was still the party secretary. However, it was signed again by Mr. Masrum Dayat and stated as Setia Usaha Kerja, SUK. And again, I would like to reiterate, his membership until today is questionable. Okay? So to me, I believe this letter, I reckon this letter is not legitimate. Okay? If it was signed by the disciplinary board, I would accept. Or if it was signed by Haji Latif, I would accept. But it's signed by Masrum. And it smells of a deliberate plan after what has happened to me and also to Haji Latif. It smells of a deliberate plan to remove those who voice discontent and dissatisfaction of the way the party is being managed, with gross deviation from the Constitution. In this letter, I received 6 charges and named as the mastermind to against Zaid Ibrahim and Kita, to topple him. My answers are very simple. The tweets and FB posts were general in nature. No specific mention of Zaid or Kita, but agree that it was specific in nature with regards to the malpractices in the party. There was no avenue for me to voice these grievances, as there was no CEC or administration meetings for me to bring this up to the leadership. I've also tried other avenues to get this message across through the SU at that time, Haji Latif, and also through a new liaison director, Aziz Kadeh, who was brought into the party in July or August? In July. In July. I have sent him SMSs, I've also called, and I've also met with him together with SU Latif to explain to him of the issues with regards to the administration,
issues with regards to the malpractices, to the inconsistencies in the party, and hoped for him to speak to Zaid Ibrahim. In fact, there are exchanges of SMSs between me and him since 7th of July, and I will be glad to produce this evidence as and when the Disciplinary Council or Bureau calls me. Even after living as a working staff for Zaid Ibrahim, I was still an active member in a CEC, working closely with the SU, Penang and Kedah chiefs. And I do not understand, by working closely on the benefit of the party, I am construed as a mastermind and instigator to topple Zaid and party kita. They felt threatened and accused me of trying to sabotage the leadership and party when I found out that they were operating against the constitution and what was agreed in our inaugural meeting regarding the registration of branches, state branches, amongst other malpractices. Also received key information that a staff had criminal proceedings and brought it up to the leadership. And again, they shot the messenger down instead of the message. Investigations and initiation of disciplinary proceedings should have commenced on the party worker, but not me. Whatever it is, the party and leaders have to abide by the constitution. Again, I would like to stress, you cannot have this party as a one-man show. You do not call for meetings. You make decisions without the Central Executive Committee or even the state leaders knowing. So it has to be mutual respect among each other, and meetings have to be called. It cannot be called from his house. It cannot be called over the phone. Or it cannot be called on the greens. It has to be a meeting proper with the Central Executive Committee. UMNO Malaysia.